Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan mengucapkan syukur kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah sentiasa golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang keempat daripada surah An-Nisa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Yang bermaksud, dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian daripada mas kahwinnya, maka makanlah, yakni gunakanlah pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang lazat lagi baik kesudahannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimah sadaqatihinna adalah merupakan kata jamak bagi kalimah sadaqah, iaitu ma yu'ti atau ma yu'ta lizawjah minal mahri, sesuatu yang diberikan kepada isteri berupa mas kahwin. Adapun kalimah nihlah bermaksud atiyah wajibah wa faridah lazimah, suatu pemberian yang wajib, yang fardu, yang mesti diberikan oleh seorang suami kepada isterinya. Dan kalimah an-nihlah ini pada asalnya adalah suatu pemberian yang berbentuk tabarruk, berbentuk sumbangan, berbentuk derma, tetapi di dalam ayat ini ia bermaksud suatu yang wajib. Maka makna ayat ini ialah, berikanlah kepada wanita-wanita yang kamu kahwini itu mas kahwin mereka dengan suatu bentuk pemberian yang ikhlas, yang tulus daripada dirimu, kerana mas kahwin ini adalah suatu yang difardukan, diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan oleh kamu kepada mereka. Maka ia adalah tertentu untuk wanita, maka tidak harus untuk sesiapa pun merasa ingin mengambilnya atau tamak untuk mengambilnya atau untuk merampasnya. Dan ayat ini ditujukan kepada lelaki atau pengantin lelaki. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun terdapat pandangan mengatakan bahawa ayat ini ditujukan kepada auliaun nisa, iaitu ibu bapa ataupun ayah kepada wanita atau pengantin perempuan, kerana orang Arab ketika zaman jahiliyah tidak memberikan sebarang mas kahwin kepada wanita. Maka pandangan ini adalah pandangan yang terpencil, yang tidak diambil kira oleh para ulama, kerana ia sama sekali tidak konsisten dengan kesinambungan ayat ini daripada ayat pertama, daripada ayat sebelumnya, iaitu ayat yang ketiga dan juga ayat yang kedua, yang kesemuanya ditujukan kepada lelaki yang ingin mempunyai hubungan dengan wanita melalui jalan pernikahan, maka hendaklah menunaikan hak yang sepatutnya kepada wanita-wanita tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah
Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalimah nihlah, jika kita lihat dari segi maksudnya merujuk kepada sesuatu yang tidak wajib, akan tetapi ia bukanlah bermaksud demikian, tetapi nihlah di sini bermaksud sesuatu yang diberikan dalam ataupun dengan kerelaan hati, diberikan dengan penuh keikhlasan oleh seorang suami kepada isterinya yang selayaknya buat wanita tersebut. Bermaksud walaupun ia disebut sebagai nihlah, tetapi adalah suatu yang wajib untuk diberikan oleh seseorang lelaki kepada isterinya yang dinikahi. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. Merupakan suatu penjelasan tentang suatu hukum apabila wanita yang dinikahi itu bersikap tanazul, iaitu terhadap mahar ataupun mas kahwin yang diberikan kepada mereka, iaitu ia tidak mahu ataupun tidak berkeinginan sepenuhnya pada mas kahwin tersebut, maka hendaklah kamu wahai golongan lelaki untuk tetap memberikan mas kahwin itu kepada wanita, kepada isteri kamu. Dan sekiranya berlaku daripada pihak wanita yang tidak mahu mengambil daripadanya dengan sepenuh hatinya atau keredaan dirinya, maka boleh sahaja untuk kamu ambil atau kamu gunakan daripada mas kahwin yang telah diberikan itu dengan penuh keredaan daripada wanita tersebut. Bermaksud ia berlaku setelah diberi, bermaksud mahar itu, mas kahwin itu telah pun diberikan, tetapi setelah diberikan, lalu apa yang berlaku ialah pengantin wanita itu merasa tidak mengapa jika harta ataupun mas kahwin itu digunakan atau dikongsi bersama dengan suaminya, maka ia bukan bermaksud lelaki tidak perlu untuk memberikan sebarang mas kahwin jika wanita itu tidak mahu untuk menerimanya, tetapi ia berlaku setelah diberikan. Sebab itu digunakan kalimah فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ, iaitu apabila berlaku pada wanita tersebut perasaannya untuk berkongsi haknya dengan suaminya yang telah pun ditunaikan oleh suami itu, maka barulah berlaku hukum tersebut, iaitu fakuluhu hani'an mari'a, maka makanlah atau gunakanlah, ambillah seperti mana yang dikehendaki dengan hani'an mari'a, yang menggambarkan harta ataupun perkongsian itu adalah suatu perkongsian dan pemberian yang halal dan tidak ada sebarang larangan padanya. Muslimin muslimin dirahmati Allah, di antara hukum yang para ulama istimbat daripada ayat ini ialah dalam suatu pernikahan maka hendaklah ada maharnya, ada mas kahwinnya yang diberikan kepada pengantin perempuan, sama ada disebut ketika dalam akad ataupun tidak disebut ketika itu. Antara hukum yang lain pula, mas kahwin tersebut adalah merupakan milik mutlak kepada wanita, iaitu kepada pengantin wanita, dan menjadi haknya juga untuk melakukan apa sahaja dengan mas kahwin itu. Maka disebabkan tidak diperincikan dalam ayat ini adakah mahar itu perlu berada di dalam tangan pengantin perempuan, terdapat dalam kalangan fuqaha mengatakan bahawa harus bagi wanita tersebut sebelum dia memegang atau berada di dalam pegangannya mahar tersebut, harus baginya untuk menjualnya semula, kerana ia adalah suatu milik mutlak baginya. Sementara ada juga para ulama mengatakan bahawa tidak boleh atau tidak harus bagi wanita itu menjual maharnya sehinggalah mahar itu berada di dalam tangannya dengan suatu pegangan yang sempurna, kerana Rasulullah SAW melarang menjual sesuatu yang belum diperolehi atau belum berada di dalam genggaman ataupun pegangan sendiri. Antara lain, diharuskan bagi wanita untuk memberikan kepada pasangannya atau suaminya dengan penuh keredaannya dan dengan pilihannya tanpa dipaksa. Mahar ataupun sebahagian daripada mahar mas kahwin yang diberikan itu
dengan penuh kemahuan dirinya sendiri, dan tidak boleh untuknya berpatah semula, bermaksud tidak boleh baginya untuk menarik kembali kemahuannya ataupun apa yang telah diberikan kepada suaminya setelah itu. Bermaksud apabila dia telah bersedia untuk memberikan kepada suaminya, maka dia tidak boleh menarik balik keputusan itu. Maka ini merupakan pandangan jumhur daripada kalangan ulama. Contohnya ketika dia ingin memberikan mas kahwin yang diterimanya tadi, memberikannya semula kepada suaminya, sama ada kesemuanya ataupun sebahagiannya. Ketika itu dia dalam keadaan rida, dalam keadaan ingin melakukannya. Tiba-tiba pada satu ketika yang lain atau selepas itu dia merasa tidak mahu melakukannya, maka setengah ulama mengatakan dia juga boleh untuk menarik semula keputusan yang telah dibuat tadi. Kata Fakhruddin Ar-Razi, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan bahawa setengah ulama berpandangan bahawa sekiranya seorang wanita itu telah memberikan mas kahwin tadi, kemudian memintanya semula setelah diberikan, maka diketahui bahawa ia tidak redha atau tidak mahu melakukannya dengan sepenuh hati. Dan di antara hujah yang mereka utarakan ialah daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahawa beliau telah menulis kepada para qadinya bahawa wanita itu mungkin saja memberikan sesuatu sama ada benar-benar menginginkannya ataupun tidak. Maka sekiranya seorang wanita memberikan sesuatu kemudian ingin mengambilnya semula, maka ia menjadi haknya semula. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita perhatikan daripada ayat sebelum ini dan ayat ini, jelas menunjukkan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan sesuatu yang terbaik untuk dijalani oleh manusia, oleh insan dalam memelihara hak Allah dan juga hak insan itu sendiri. Bermaksud apabila kita melaksanakan sesuatu, dalam konteks ini hubungan antara lelaki dan wanita yang pada asalnya itu tidak dibolehkan, tetapi dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, hubungan antara lelaki dan wanita itu dihalalkan dengan suatu ibadah yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, iaitu pernikahan. Dan melalui ibadah pernikahan ini dengan syarat-syaratnya, dengan peraturan-peraturannya, maka pastilah akan terlaksana apa yang diinginkan, dan sesuatu yang tidak boleh diketepikan, sesuatu yang tidak mungkin manusia boleh bertolak ansur, iaitu kesaksamaan dan juga keadilan. Bermaksud jika manusia ingin dan mahukan keadilan, bermaksud haknya terpelihara. Jika manusia ingin haknya terpelihara dan manusia ingin hak orang lain juga terpelihara, maka tidak ada jalan lain melainkan melaksanakan sesuatu berdasarkan kehendak Allah dan Rasul. Jika perkahwinan itu dilaksanakan dengan kehendak Allah dan Rasul, sama ada perkahwinan yang berupa berkahwin dengan seorang isteri, apatah lagi perkahwinan yang melibatkan lebih daripada seorang sehingga kepada 4 orang, prinsip utamanya ialah keadilan. Wanita itu perlu diberikan hak yang adil kepada mereka, sama ada sebagai seorang isteri ataupun sebagai isteri-isteri yang berkongsi, tetap perlu diberikan keadilan yang sewajarnya. Maka inilah keindahan dan kebaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuklah dalam ayat ini bila dikatakan mas kahwin itu atau mahar itu adalah sesuatu yang wajib diberikan, maka sudah pasti ia mengandungi hikmah, mengandungi kebaikan yang mungkin tidak tergapai atau tidak tercapai akal kita untuk berfikir mengenainya. Tetapi sebenarnya ia adalah suatu perkara yang perlu dititik beratkan oleh semua manusia atau semua yang ingin melaksanakan perkahwinan ataupun menjalankan perkahwinan untuk anak-anaknya sendiri. Maka perlulah diperhatikan satu demi satu segala hukum, segala peraturan yang telah ditentukan oleh syarak. Mudah-mudahan ia akan membawa kepada kebaikan di dunia dan sampailah ke akhirat,
insya-Allah taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.